Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala pada siri yang ke-114, dan kita telah tiba pada hadis-hadis berkenaan tentang solat tarawih, ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu dan ketika bulan Ramadan. Dan kita telah tiba pada riwayat 1783, yang mana pada dua riwayat ini 1783 dan 1784 menceritakan berkenaan tentang ibadah Nabi SAW pada bulan Ramadan dan bagaimanakah pada waktu itu solat tarawih pada zaman Nabi SAW. Terus 1783. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan salat fil masjid, di dalam masjid, zata lailah, pada satu malam. Maka pada satu malam, kebiasaannya pada zaman Nabi solat tarawih, masing-masing solat bersendiri-sendiri, ataupun kalaulah yang ada buat jemaah, maka dalam kumpulan yang sangat kecil. Tapi pada satu malam, Nabi SAW telah solat masjid bukan di rumah seperti kebiasaan, tapi Nabi telah solat di dalam masjid. Fasalla bi salatihi nasun, maka telah mengikuti solat Nabi beberapa orang sahabat. Thumma salla minal qabilah, kemudian pada keesokan harinya, Nabi SAW sekali lagi solat di dalam masjid. Fakathuran nas, maka pada malam yang kedua bertambah ramai orang. Mereka dengar Nabi SAW ada solat tarawih di masjid, maka bertambah ramai para sahabat. Summa ijtama'u, kemudian telah berkumpul pada malam yang ketiga ataupun malam yang keempat. Perawi ada ragu-ragu sama ada malam yang ketiga ataupun pada malam yang keempat. Falam yakhruj, maka Nabi SAW tidak keluar kepada mereka. Nabi tak keluar. Nabi solat 2 malam ataupun 3 malam, lepas tu Nabi SAW tak keluar. Falamma asbah, maka apabila telah tiba pada waktu pagi, baginda Nabi SAW bersabda, qad ra'aitu allazi sana'tum, demi sesungguhnya aku telah melihat apa yang kamu lakukan. Maksudnya kamu berkumpul menunggu Nabi SAW untuk keluar menjadi imam solat tarawih. Falam yamna'ni, maka tidaklah menghalang daku daripada keluar kepada kamu, illa anni khasyitu, kecuali sesungguhnya aku risau, aku khawatir, an yufrada alaikum, maka solat tarawih difardukan ke atas kamu. Wa dhalika fi Ramadan, dan ini berlaku pada bulan Ramadan. Dah, nak basuh tangan? Safi, nak basuh tangan? Lagi Umi basuh tangan. Maka ini menunjukkan Nabi SAW tidak mahu untuk pada waktu itu menunaikan solat tarawih berjemaah untuk tempoh berturut-turut, sebab Nabi khawatir pada waktu itu risau solat tarawih akan difardukan. Riwayat 1783 adalah lebih kurang sama. Teruskan.
Maka hadis ini adalah lebih detail, lebih detail sedikit daripada hadis sebelum ini. Maka pada riwayat 1784 daripada Aisyah radhiyallahu taala anha akhbarathu, beliau telah mengkhabarkan kepada Urwah bin Zubair anak saudaranya, anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharaja, telah keluar, min jawfil lail, pada waktu tengah malam. Fasalla bil masjid, maka Nabi SAW telah menunaikan salat tarawih di masjid. Fasalla rijalun bisalatih, maka ada beberapa orang telah mengikuti salat Nabi SAW. Fa asbah an-nasu yatahaddasun, maka pada waktu pagi para sahabat telah bercakap-cakap, bizalika, yang pada malam tadi mereka telah salat bersama dengan Nabi SAW. Fajtama'a, maka telah berkumpul, aktsaru minhum, kebanyakan para sahabat pada malam yang kedua. Bertambah pada waktu itu malam kedua, lebih ramai para sahabat yang pada waktu itu berkumpul. Maka pada malam kedua Nabi SAW masih keluar. Maka fakharaja Rasulullah, maka Nabi SAW telah keluar dan menunaikan solat tarawih di masjid pada malam yang kedua. Fasallu bi salatihi, maka para sahabat telah mengikuti solat Nabi SAW. Fa asbahan nas, maka pada waktu pagi, maka pada waktu itu orang ramai telah bercakap-cakap tentang solat tarawih Nabi di masjid. Fa kathura ahlul masjid, maka telah bertambah pada waktu itu jemaah di masjid, minal lailati tsalitsah, pada malam yang ketiga. Maka pada malam yang ketiga pun Nabi keluar daripada rumah untuk mengimamkan salat tarawih. Fa kharaja fa sallu, maka Nabi telah keluar dan Nabi SAW telah menunaikan salat mengimamkan bagi mereka. Falamma kanatil lailatul rabi'ah, apabila tiba malam yang keempat, ajazal masjidu an ahli, masjid tidak lagi mampu menampung jumlah para sahabat yang datang. Falam yakhruj, maka Nabi SAW tidak mahu keluar kepada para sahabat. Fatafiqa rijalun minhum yaqul, maka telah mula beberapa orang daripada kalangan yang hadir berkata, as-salah, maka dia mengajak Nabi SAW untuk mengimamkan salat tarawih. Falam yakhruj ilaihim, namun Nabi SAW tidak keluar untuk mengimamkan tarawih pada malam yang keempat. Hatta kharaja li salatil fajar, sehingga Nabi hanya keluar untuk salat fardu subuh. Falamma qadal fajra, apabila telah selesai salat fardu subuh, aqbala 'alan nas, Nabi SAW menghadap kepada para sahabat. Summa tasyahada, kemudian baginda Nabi SAW mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah dan sebagainya. Dan kemudian Nabi mengucapkan, amma ba'd, fa innahu lam yakhfa alayya sya'nukumul lailah, maka demi sesungguhnya tidaklah tersembunyi kepadaku keadaan dan urusan kamu malam tadi. Aku tahu kamu semua tunggu aku untuk mengimamkan salat. Kenapa Nabi tak keluar? Nabi terangkan, walakinni, namun akan tetapi, khasyitu, aku merasa risau, an tufrada alaikum, kelak akan difardukan salat tarawih kepada kamu. Fata'jizu anha, lalu kamu tidak mampu untuk melakukannya. Maka di sini pada dua hadis ini ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil. Kata Imam Nawawi, yang pertama, jawazun nafilati jamaah, maka sunnah, maka harus untuk menunaikan solat-solat nafil secara berjemaah. Walakinnal ikhtiyar fiha al-infirad, namun solat nafil afdalnya antara jemaah dengan solat sendiri, maka solat sendiri lebih afdal. Kecuali solat nafil yang memang pernah ditunaikan oleh Nabi SAW secara berjemaah. Itulah solat raya, solat gerhana, solat minta hujan dan juga solat tarawih. Maka ini tak ada masalah. Tapi secara umum, boleh tak nak buat mana-mana solat? Contohnya duha secara berjemaah. Daripada sudut harus. Tetapi yang Nabi SAW pernah buat solat berjemaah daripada solat nafil, daripada solat sunat adalah solat raya, solat gerhana, solat minta hujan, solat tarawih dan pada waktu itu solat malam. Okey. Kemudian yang kedua yang kita boleh belajar, jawazun nafilati fil masjid wa in kana al-baitu afdal. Nabi SAW menunaikan solat tarawih di masjid dan itulah menunjukkan afdalnya menunaikan solat tarawih di masjid. Kemudian yang ketiga, jawazul iqtida biman lam yanwi imamatah. Boleh untuk mengikuti seseorang walaupun orang tersebut tak berniat imam. Macam contoh Nabi SAW pada awalnya nak solat sendiri, tapi pada waktu itu ada sahabat yang join. Maka adakah boleh seseorang itu dijadikan imam walaupun dia tidak berniat imam?
Dalam mazhab Syafi'i, jawapannya adalah boleh. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hujung baris. Walakin inna wal imamu imamatahum ba'da iqtidaihim hasalat fadilatul jamaah. Kalaulah imam tersebut pada awalnya dia niat sendiri, contoh dia solat sendiri, datang orang dekat belakang jadi makmum dia, maka boleh, tak ada masalah. Namun imam tu sendiri, kalaulah dia tukar niat dia kepada imam, maka barulah dia akan mendapat pahala jemaah. Dia akan dapat pahala jemaah. Wa illam yanwiha, kalaulah imam tadi dia tidak berniat sebagai imam untuk solat berjemaah, maka pada waktu itu dia tidak mendapat pahala jemaah. Wala tahsulu lil imami 'alal asah, imam tak akan dapat pahala jemaah. Makmum bagaimana makmum? Makmum akan dapat pahala jemaah sebab dia berniat sebagai makmum. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada sini juga kita belajar, kata Imam Nawawi, idza ta'aradat maslahah, dan apabila terkumpul pada waktu itu maslahah kebaikan dan juga pada waktu itu khawatir tentang sesuatu keburukan, ataupun pada waktu itu sesuatu maslahah yang lain, maka seseorang itu perlu mengambil berat yang paling penting. Nabi SAW suka pada sahabat solat beramai-ramai, solat berjemaah. Tapi Nabi khawatir pada waktu itu Allah fardukan, Allah wajibkan solat tarawih. Maka pada waktu itu Nabi SAW tinggalkan, walaupun solat berjemaah tarawih di masjid adalah afdal. Maka ini pada zaman Nabi, sebab pada waktu itu hukum turun. Tapi kita zaman kita tak bolehlah nak kata, saya tak nak solat kat masjid, takut nanti jadi fardu. Sebab kita bukan Nabi, kita bukannya Rasul. Terus, riwayat seterusnya. An-nadbil akid, galakan yang amat-amat ditekankan. Ila qiyami lailatul qadar, untuk menghidupkan malam al-qadar. Wabayani, dan penjelasan. Dalil mereka yang berkata bahawa sebenarnya Lailatul Qadar itu adalah malam 27 Ramadan. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka pandangan Ramadan Lailatul Qadar adalah malam 27 Ramadan, maka ini salah satu pandangan. Dan ini kebanyakan orang Arab pegang. Terutamanya kalau kat Mekah, 27 Ramadan tu memang kemuncak. Kereta pun tak boleh masuk. Ditutup sebab orang solat di atas jalan di semua tempat pada 27 Ramadan. Sebab mereka ambil pandangan yang Ramadan adalah, yang Lailatul Qadar adalah pada 27 Ramadan. Namun kata Imam Nawawi, wa aktsarul ulama, kebanyakan para ulama pada waktu itu menyebut bahawa Lailatul Qadar adalah Lailatun Mubhamah, satu malam yang tersembunyi, yang pada waktu itu tersembunyi pada 10 malam terakhir Ramadan. Wa arjaha, namun yang paling diharapkan adalah pada malam-malam ganjil, 27, 23, 21 dan 29 Ramadan. Wa aktsaruhum annaha lailah muayyanah la tanqul, dan ada yang berpandangan bahawa Lailatul Qadar adalah pada satu malam yang tertentu, yang pada waktu itu tidak berpindah-pindah. Wa qala al-muhaqqiqun, sebahagian para ulama yang melakukan tahqiq pada waktu itu berkata bahawa Lailatul Qadar berlaku pada fatakunu fi sanah lailah 27, maka ianya berlaku pada waktu itu berpindah-pindah. Kadangkala pada 27, kadangkala 23, kadangkala 21, ianya berpindah-pindah setiap tahun. Dan Imam Nawawi memilih pandangan ini, wa hadza azhar, maka ini yang dipilih oleh Imam Nawawi, bahawa Lailatul Qadar mubhamah, tersembunyi, tak tahu bila. Maka setiap orang dia patut menghidupkan setiap malam pada malam Ramadan untuk beribadah, terutamanya 10 malam terakhir, dan ianya berpindah-pindah. Tahun ni mungkin 27, tahun depan 25, dan begitulah seterusnya. Terus baca hadis. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala berkata, wakilalah, dan telah dikatakan bahawa sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud yang berkata, perawi pada waktu itu ada keraguan sama ada Ubay bin Ka'ab ataupun Abdullah bin Mas'ud. Maka mereka berkata, man qama as-sanah, barang siapa yang beribadah malam as-sanah sepanjang tahun, asaba lailatul qadar, pasti bertemu dengan Lailatul Qadar.
Sebab kedua ini berpandangan bahawa Lailatul Qadar tidak terikat dengan malam daripada malam-malam Ramadan. Faqala Ubay, maka Ubay berkata, wallahi demi Allah zat yang tiada Tuhan selainnya, innaha, sesungguhnya Lailatul Qadar itu la fi Ramadan, hanya pada bulan Ramadan. Yahlifu ma yastathni, dan beliau sanggup bersumpah tanpa menyebut perkataan insya-Allah. Beliau berkata, wa wallahi, dan demi Allah, sesungguhnya aku mengetahui ayyu lailah, pada malam manakah Lailatul Qadar tersebut. Maka kata Ubay bin Ka'ab, ianya adalah pada malam yang kami telah diperintahkan dengannya oleh Nabi SAW untuk menunaikan solat padanya. Hiya lailatul sabihah 27, ianya adalah pada malam 27 Ramadan. Wa amarataha, dan antara tanda-tanda Lailatul Qadar adalah antatlu'a syamsu, bahawa terbitnya matahari, fi sabihati yaumiha, pada keesokan waktu pagi, bayda, dalam keadaan putih, la syu'a'a laha, tanpa ada sebarang cahaya. Putih pada waktu tu boleh tengok pada matahari. Maka itu adalah tanda-tanda malam sebelum itu adalah malam Lailatul Qadar. Terus 1786. Maka daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala beliau berkata bahawa telah berkata Ubay bin Ka'ab pada malam Lailatul Qadar, wallahi demi Allah, inni la'alamuha, sesungguhnya aku mengetahui tentangnya, wa aktsaru ilmi, dan kebanyakan ilmuku adalah ianya pada malam yang kami telah diperintahkan oleh Nabi SAW biqiyamiha, untuk menunaikan ibadah padanya, hiya lailah 27, ianya adalah pada malam 27 Ramadan. Dan ini yang dipegang oleh kebanyakan orang-orang Arab dan juga selainnya, bahawa Ramadan adalah pada malam 27 Ramadan. Namun majoriti para ulama menyebut ianya tersembunyi pada salah satu daripada 10 malam terakhir Ramadan. 1000 wa innama syakka, baca. 1787 baca sampai habis. Kita mula masuk pada hadis-hadis berkenaan tentang tajuk baru. Tajuk baru ini lebih menekankan tentang bacaan doa Nabi SAW ketika mana solat malam. Babu salatin Nabi, solat Nabi SAW dan doa baginda pada waktu malam. Jadi kita akan baca banyak doa di sini. Kalaulah kita tak dapat amalkan semua, maka janganlah pada waktu itu diabaikan, ditinggalkan semua. 1788 baca. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, bitu lailatan, aku telah bermalam pada satu malam, indah khalati, di sisi makcikku Maimunah. Macam mana Maimunah isteri Nabi boleh jadi makciknya? Kerana Maimunah dengan ibunya Fadal Ummul Fadal adalah adik-beradik. Ibu kepada Abdullah bin Abbas dan isteri Nabi Ummu Habibah adalah adik-beradik. Maka beliau telah bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Beliau telah bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, kata Abdullah bin Abbas, faqaman Nabi, maka kebanyakan ibadah solat malam Nabi diriwayatkan oleh Aisyah. Kita dah baca banyak riwayat Aisyah tentang solat malam Nabi. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas pun banyak juga riwayat dia. Dan diriwayatkan oleh Khalid bin Zaid Al-Juhani yang bakal kita baca nanti. Maka berkata Abdullah bin Abbas, ketika mana aku telah bermalam di rumah makcikku Maimunah, maka Nabi SAW telah berdiri minal laili, daripada waktu malam. Nabi bangun. Fa'ata hajatah, baginda Nabi SAW telah menyempurnakan hajat baginda, buang air dan sebagainya. Summa ghasala wajha, kemudian Nabi SAW telah membasuh wajah dan kedua tangan baginda. Summa nama, kemudian Nabi tidur balik. Maka daripada sini menunjuk harus seseorang yang dah bangun pada waktu itu dia tidur balik. Perkataan membasuh muka dan kedua tangan. Maka pada baris yang pertama, kata Imam Nawawi, hadal ghuslu litanzifi wat tanshid,
maka basuhan muka dan tangan ini bukanlah berwuduk. Ianya adalah untuk Nabi SAW pada waktu itu membersihkan diri dan menyegarkan diri. Kemudian berkata Abdullah bin Abbas, kemudian Nabi bangun balik daripada tidur. Fa'atal qirbah, maka Nabi telah pergi ke bekas yang berisi air yang diperbuat daripada kulit. Al-qirbah, bekas air yang diperbuat daripada kulit. Fa'atlaqa, maka baginda telah membuka shinaqaha, tali ikatannya. Akan dulu bekas air dia bukan macam sekarang ada penutup. Dia pada waktu itu ada tali yang mengikat dia. Tali yang mengikat dia. Dekat Shopee ada orang jual qirbah. Ada qirbah maksudnya bekas air yang diperbuat daripada kulit. Dia bentuk dia sama macam uncang. Kan dulu kita biasa tengok uncang kulit. Orang dulu biasa pakai uncang kulit. Cuma dia lebih besar. Maka syinak, apakah syinak? Tali yang digunakan untuk mengikat bekas air kulit tersebut. Zaman dulu kulit murah. Zaman dulu kulit murah. Zaman kita kulit dah menjadi benda yang mahal. Zaman dulu. Bahkan bukan zaman dulu. Kalaulah zaman kita pergi dekat tempat yang banyak binatang disembelih. Contohnya Pakistan. Maka pada waktu itu barangan kulit dia masih lagi murah berbanding dengan tempat kita. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi SAW telah berwuduk dengan wuduk yang sederhana di antara dua wuduk. Apakah maksud bainal wudu'ain? Tak terlalu banyak air digunakan ataupun pada waktu itu tidak terlalu sedikit sehingga tak sempurna wuduk. Walam yukthir, dan baginda tidak menggunakan air yang banyak. Waqad ablagha, namun pada waktu itu sempurna wuduk Nabi. Walaupun tak banyak guna air, tetapi ablag, sempurna wuduk Nabi SAW. Kemudian baginda telah berdiri lalu menunaikan salat. Fakumtu, maka berkata Abdullah bin Abbas, bila aku tengok Nabi dah solat, aku pun bangun daripada tempat tidurku. Fatamattaitu, lalu aku telah berjalan dengan perlahan-perlahan. Tamatta ay tabakhtara, berjalan berjengkit, berjalan dengan perlahan. Karahiyata, kerana aku tidak suka Nabi SAW melihatku bangun daripada tidur, lalu Nabi SAW pada waktu itu rasa bersalah telah membangunkan aku. Fatawadda'tu, kata Abdullah bin Abbas, aku pun berwuduk, berdiri dan solat bersama dengan Nabi SAW. Fakumtu an yasarih, maka kata Abdullah bin Abbas, aku telah berdiri di bahagian kiri Nabi. Maka Nabi SAW telah mengambil tanganku. Fa'adarani, Nabi SAW telah memusingkanku daripada arah kiri kepada kanan baginda. Fatatamat, maka telah sempurnalah solat Nabi SAW pada malam tersebut salasa asyarata raka'ah, sebanyak 13 rakaat. Kemudian Nabi SAW telah berbaring. Fanama, maka baginda telah tertidur sehingga kedengaran dengkur daripada Nabi SAW. Tapi nanti kita akan baca bahawa ini khusus untuk Nabi. Yang mana pada waktu itu tidur sehingga berdengkur namun tidak membatalkan wuduk. Hanya khas untuk Nabi. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan nanti kita pun akan baca pada riwayat 1793 lebih kurang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada baris yang kedua, 4, 6, 7. Maka berdengkur Nabi SAW, kata Imam Nawawi, hadza min khasaisihi, ini termasuk daripada khususiah Nabi SAW, bahawa tidurnya Nabi SAW dalam keadaan berbaring tidak membatalkan wuduk. Terus baca hadis. Dan adalah Nabi SAW apabila baginda tidur, maka baginda akan berdengkur. Fa'atahu Bilal, maka Bilal telah datang kepada Nabi, maklumkan kepada baginda tentang dekatnya waktu solat. Maka Nabi SAW telah bangun mendirikan solat tanpa berwuduk. Wa kana fi du'aih, dan antara doa Nabi SAW pada waktu itu adalah, sama-sama kita baca, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa azim li nura. Maka berkata Quraib, bahkan aku telah mendengar ada lagi tujuh perkataan. 7 doa Nabi SAW. Fit tabut, tabut maksudnya hati. Yang pada waktu itu ada di dalam hatiku, namun aku tak ingat. Falaqitu, maka berkatalah pada waktu itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad perawi. Maka aku telah falaqitu, maka aku telah bertemu
Sebentar. Maka aku telah bertemu. Maka laki itu ni siapa? Anak murid kepada Kureb. Siapakah nama dia? Pada baris yang keempat daripada bawah. Namanya adalah pada waktu itu Salamah bin Kuhail. Maka anak murid kepada kepada Kureb, Salamah bin Kuhail berkata, aku telah bertemu sebahagian anak-anak Abbas radhiyallahu anhu, fahaddathani bihinna, maka mereka telah menceritakan hadis tersebut kepadaku, lalu mereka menyebut antara 7 perkataan tersebut adalah asabi. Asabi maksudnya sendi, walahmi daging, wadami darah, wasya'ri rambut, wabashari dan kulit, dan ada 2 lagi benda yang beliau sebut yang perawi tidak ingat. 1789 baca, panggil Kak Safi ya. Jelas ke jelas? Terus Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma telah memaklumkan kepada Kureb. Kureb ni siapa? Hamba yang Abdullah bin Abbas telah merdekakan. Bahawa sesungguhnya beliau pernah bermalam di sisi Maimunah, Ummul Mukminin isteri Nabi, wahia khalatuh, dalam masa yang sama Maimunah juga adalah makcik dia. Beliau berkata, fattaja'tu fi ardil wisadah. Maka pada waktu itu dekat rumah Nabi hanya ada 1 bantal. Maka aku telah tidur. Pada waktu itu bahagian tepi bantal. Bukan bantal memanjang. Maka dia telah tidur di bahagian tepi. Nabi SAW dan Khadijah pada waktu itu bahagian lebar bantal. Wattaja'a Rasulullah, dan Nabi SAW dan isteri baginda telah tidur pada bahagian panjang bantal. Maka Nabi SAW telah tidur sehingga berlalunya separuh malam. Au qablahu, ataupun sebelum separuh malam dengan sedikit. Au ba'dahu, ataupun setelah masuknya separuh malam dengan sedikit. Istaiqadha Rasulullah, maka Nabi SAW telah bangun. Faja'ala yamsahu an-nawma an wajhi, maka Nabi telah menghilangkan mengantuk daripada wajah baginda dengan tangan baginda. Summa qara'a, kemudian baginda telah membaca al-ashral ayat, 10 ayat daripada penghujung surah Ali Imran. Yang mana ini adalah sunnah yang bagus, mengingatkan kita untuk menghayati penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi telah baca ayat tersebut, 10 ayat, bermula daripada inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar, sampailah kepada hujung surah. Summa qama ila syannin mu'allaqah. Kemudian Nabi telah berdiri ke sebuah bekas air yang tergantung di dalam rumah. Fatawadda'a, maka Nabi SAW telah berwuduk daripadanya. Fa ahsana wudu'ah, maka Nabi SAW telah berwuduk dengan sempurna. Kemudian Nabi SAW bangun menunaikan solat. Maka bila Abdullah bin Abbas nampak Nabi SAW dah tunaikan solat, berkata Abdullah bin Abbas, fakumtu, lalu aku pula bangun. Fasana'tu, maka aku telah buat benda yang sama seperti yang Rasulullah SAW buat. Nabi SAW buat apa, diikut. Pada waktu tu dia tak tidur, dia lihat setiap pergerakan Nabi SAW. Summa dhahabtu, kemudian aku telah pergi lalu aku berdiri di sebelah Nabi SAW. Tapi dia berdiri di sebelah kiri. Makmum kalau seorang kena berdiri di sebelah kanan imam. Maka Nabi SAW telah meletakkan tangan kanan baginda ala ra'si, di atas kepalaku. Wa akhadha bi udhunil yumna, dan baginda telah pada waktu itu memegang akan telinga kananku. Yaftiluha, dan baginda telah memulasnya sedikit. Kenapa baginda memulas dia? Nanti kita akan baca pada riwayat 1792. Sebab Abdullah bin Abbas tertidur. Maka sambil waktu Nabi nak pusing dia, Nabi pulas sedikit telinga dia supaya dia terjaga dan bangun daripada tidur. Sebab itu lihat pada baris yang kedua 468. Innama fatalaha tanbihan lahu minan nu'as. Kerana pada waktu itu dia mengantuk. Terus baca. Maka berapa rakaatnya Nabi solat? Nabi solat 2 rakaat. Kemudian lagi 2, kemudian lagi 2, kemudian lagi 2, kemudian lagi 2. Total 10 rakaat. Summa rakaatain. Kemudian Nabi SAW menunaikan 2 rakaat. Kemudian Nabi SAW witir. Maka berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 rakaat. Kemudian Nabi SAW menunaikan witir 1 rakaat. Kemudian Nabi SAW ittaja'a, berbaring. Hatta ja'ahul muazzin, sehingga datangnya muazzin Nabi SAW. Maka baginda bangun menunaikan solat 2 rakaat yang ringkas, itulah qabliyah subuh. Dan Nabi SAW keluar menjadi imam solat fardu subuh untuk orang ramai. Jelas ke jelas?
1790 baca. Mahramatab. Okey, dalam riwayat ini ada penambahan. Riwayat ini lebih kurang sama dengan riwayat sebelum ini. Cuma ada penambahan. Kemudian Nabi SAW telah pergi ila syajbin, ke sebuah bekas air. Fatasawwaka, maka Nabi telah bersiwak. Watawadda'a, dan berwuduk. Wa asbaghal wuduk, dan Nabi berwuduk dengan sempurna. Walaupun air sikit, tapi Nabi berwuduk dengan sempurna. Sebab itu disebut, walam yuhrik minal ma'. Nabi tidak menuangkan daripada air untuk berwuduk illa qalila, kecuali sedikit. Maka daripada sini kita belajar bahawa untuk berwuduk dengan sempurna tak perlu air yang banyak. Sebab itu kalaulah kita gunakan spray wuduk, maka pada waktu itu kita boleh menjimatkan banyak air yang biasa kita bazirkan ketika mana berwuduk. Maka perlu untuk kita menjaga dan elakkan diri daripada pembaziran. Mana tadi? Summa harrakani fakumtu. Kemudian Nabi SAW telah menggerakkan aku, maka aku pun bangun. Terus riwayat 1791. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya beliau berkata, nimtu inda Maimunah, aku telah tidur di sisi Maimunah, isteri Nabi SAW yang merupakan makcik Abdullah bin Abbas. Wa Rasulullah, dan Nabi SAW berada di sisi beliau sepanjang malam. Fatawadda'a, maka Nabi SAW telah berwuduk. Kemudian baginda Nabi SAW telah bangun menunaikan solat. Fakumtu an yasarih, lalu aku telah bangun di sisi kiri baginda. Kata Abdullah bin Abbas, dia datang, dia berdiri dekat sebelah kiri. Padahal sunnahnya berdiri dekat sebelah kanan. Maka apa Nabi buat? Fa'akhadani, Nabi ambil aku, faja'alani an yaminih, Nabi pusingkan aku dan letakkan aku di kanan baginda. Maka daripada sini kita belajar, apa yang kita belajar? Bahawa perbuatan pada waktu itu untuk memusingkan jemaah, maka pada waktu itu tidaklah membatalkan solat. Dan dalam mazhab Syafi'i syaratnya mestilah bukan pergerakan yang banyak. Terus baca. Maka Nabi SAW telah menunaikan solat pada malam tersebut sebanyak 13 rakaat. Kemudian Nabi SAW telah menunaikan solat sehingga baginda telah berehat tidur selepas habis solat malam sehingga berdengkur. Wa kana idza nama, kata Abdullah bin Abbas, adalah Nabi ketika mana tidur baginda akan berdengkur. Summa atahul muazzin, kemudian muazzin datang kepada Nabi SAW. Fa kharaja fa shalla wa lam yatawadda, maka bila muazzin datang maklumkan kepada Nabi nak iqamat, Nabi terus keluar menunaikan qabliyah subuh dan Nabi SAW tidak mengambil wuduk. Maka tidak berwuduk selepas bangun tidur, kita akan baca nanti hadis daripada Sufyan rahimahullah. Beliau berkata ini adalah khusus untuk Nabi SAW. Untuk umat Nabi kalaulah dah tidur berbaring, bergeraknya punggung, maka pada waktu itu batal wuduknya. Terus baca. 1792 baca. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata begitu. Riwayat ini semua lebih kurang sama, cuma ada sedikit sebanyak perbezaan. Sebab itu Imam Muslim bawakan termasuk dengan sanad dia yang pada waktu itu pelbagai. Aku telah bermalam di sisi rumah makcikku Maimunah binti Haris. Maka aku telah berkata kepada makcikku, idza qama Rasulullah, apabila Nabi SAW bangun untuk salat malam, fa'ayqidhini, maka kejutlah daku. Maka Nabi SAW pada waktu itu telah bangun, maka aku telah berdiri di sisi kiri baginda. Maka Nabi SAW telah mengambil dengan tanganku, faja'alani, dan Nabi telah meletakkanku di bahagian kanan. Maksudnya Nabi pegang pada waktu itu Abdullah bin Abbas, pusingkan dia dan letak dia di sebelah kanan Nabi SAW. Itu yang sunnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faja'altu idza aghfaitu, maka kata Abdullah bin Abbas, maka ketika mana aku mula mengantuk, ya'khudhu, maka Nabi akan pada waktu itu memulas sedikit, bisyahmati udhuni, bahagian cuping telingaku. Maka Nabi SAW telah berdiri, maka aku pun telah berdiri di bahagian kiri baginda. Fa akhadha biyadi, maka Nabi SAW
Faja'altu idza aghfaitu, maka adalah apabila aku mengantuk, maka Nabi akan memegang bahagian cuping telingaku. Maka berkata Abdullah bin Abbas, fasalla 11 raka'ah, maka Nabi telah menunaikan 11 rakaat. Dan ini kita dah bincangkan berkali-kali. Ada riwayat mengatakan 11, ada 13, ada yang 9, ada yang 7, ada yang sebagainya, nak menunjukkan kepelbagaian solat malam Nabi SAW. Summah tabah. Kemudian Nabi SAW telah duduk dalam keadaan ihtibak. Apakah maksud ihtibak? Maka kita punya betis dan kita punya paha dan lutut dirapatkan ke dada. Dan kemudian pada waktu itu duduk dengan punggung di atas tanah. Dan kemudian pada waktu itu mengambil kain ataupun serban ataupun ridak. Dan pada waktu itu mengikat. Maka itu adalah ihtibak. Dan itu adalah sunnah. Ianya tidaklah dilarang. Maka Nabi SAW telah duduk ihtibak. Sehinggalah aku telah mendengar pada waktu itu Nabi SAW dalam keadaan sedang tidur. Falamma tabayyana, apabila telah terbitnya bagi baginda subuh, maka baginda pun segera bangun menunaikan solat qabliyah subuh sebanyak dua rakaat. Terus maka dalam riwayat ini menukilkan kepada kita daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma juga bahawa beliau telah bermalam di sisi rumah makciknya yang bernama Maimunah binti Haris, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama Rasulullah, maka Nabi telah bangun pada waktu malam. Fatawaddaa, Nabi telah berwuduk daripada bekas air yang diperbuat daripada kulit muallaq yang tergantung. Tapi bagaimanakah wuduk Nabi? Kerana pada waktu itu waktu malam, air tak banyak. Zaman dulu dalam rumah mana ada paip. Maka wudu'an khafifah, wuduk yang ringkas. Qala, berkata perawi, wasafa wudu'ah, dan Abdullah bin Abbas telah menukilkan, menceritakan tentang wuduk Nabi SAW. Wa ja'ala yukhaffifuh, dan Abdullah bin Abbas telah mula wa ja'ala yukhaffifuh, dan baginda pada waktu itu telah meringkaskan wuduk baginda namun menggunakan air yang sedikit. Daripada sini kita belajar menggunakan air yang sedikit untuk berwuduk. Maka berkata Abdullah bin Abbas, maka aku pun telah bangun juga. Aku telah buat sebagaimana yang Nabi SAW buat. Thumma ji'tu, kemudian aku pergi dekat dengan Nabi. Namun aku telah berdiri di bahagian kiri Nabi. Fa'akhlafani, maka baginda telah memusingkanku daripada arah belakang baginda. Fa'akhlafani, pada baris yang pertama, ay adarani min khalfih. Nabi telah pusingkan aku daripada belakang baginda supaya aku berdiri di sebelah kanan baginda Nabi SAW. Terus baca. Kemudian Nabi SAW telah menunaikan solat dan lalu Nabi berbaring. Fanama, maka baginda telah tertidur sehingga berdengkur. Kemudian datang Bilal kepada baginda, meminta izin kepada baginda untuk menunaikan solat. Fakharaja, maka Nabi telah keluar daripada rumah dan menunaikan solat fardu subuh dalam keadaan tidak berwuduk. Berkata Sufyan, maka ini yang Imam Nawawi nak bawakan. Apa kata Sufyan? Wahadha, dan perbuatan ini, maksudnya walaupun dah tidur berdengkur, namun bangun terus solat. Ini adalah khusus untuk Nabi SAW. Kenapa? Kerana mata Nabi SAW tidak pernah tidur. Yang tidurnya pada waktu itu, Nabi SAW punya mata sahaja yang tidur. Dan hati baginda tidak tidur. Wala yanamu qalbuh. Terus 1794. Riwayat ni pun lebih kurang sama. Cuma dalam riwayat ini ada doa yang kita dah baca pun di awal tadi. Riwayat 1788. Baca. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, aku telah bermalam di rumah makcikku Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Maka kenapa dia bermalam kat rumah makcik dia? Tak ada tujuan lain, beliau berkata, fabaqaitu, supaya aku dapat memerhatikan bagaimana Nabi SAW solat. Bagaimana Nabi SAW solat, itu tujuan dia. Dia bermalam kat rumah makcik dia supaya dia boleh tengok macam mana solat malam Nabi SAW. Maka Abdullah bin Abbas pun diperhatikan Nabi. Maka Nabi SAW telah bangun.
fabala, dan kemudian baginda telah buang air kecil. Kemudian baginda telah membasuh muka dan tangan dia dan Nabi tidur balik. Maka Nabi bangun untuk buang air kecil, kemudian lepas tu Nabi bersihkan muka dan tangan, kemudian Nabi tidur balik. Summa qama. Kemudian Nabi SAW bangun kembali daripada tidur. Dan Nabi menuju kepada kirbah. Kirbah maksudnya adalah bekas air yang diperbuat daripada kulit. Fa'atlaqa shinaqaha. Nabi SAW telah membuka penutup ikatan bekas air tersebut. Summa sabba fil jafnah. Nabi tuangkan air sedikit dalam satu bekas yang lain. Supaya pada waktu itu tak membazir. Ada satu bekas air yang daripada kulit, Nabi tuang dalam satu bekas yang lain. Supaya Nabi boleh ambil wuduk daripada bekas yang kedua ini. Maka al-jafnah maksudnya adalah besin ataupun al-qas'ah bermaksud pada waktu itu adalah pinggan yang besar. Fa'akabbahu biyadihi alaiha. Maka Nabi SAW telah memasukkan tangan baginda dan Nabi SAW telah berwuduk. Wuduk yang sangat-sangat elok. Bainal wudu'ain, di antara dua wuduk. Maksudnya tak adalah terlalu lama dan banyak mengguna air, dan tak adalah pada waktu itu terlalu sikit air wuduk Nabi sehingga pada waktu itu tak sempurna. Di antara dua wuduk. Kemudian Nabi telah berdiri menunaikan salat. Kata Abdullah bin Abbas, faji'tu, lalu aku pun datang dan berdiri di sebelah kiri baginda. Maka Nabi SAW telah memegangku, fa'aqamani, dan menjadikan aku berdiri di sebelah kanan baginda. Maka dalam riwayat menyebut Nabi pusingkan daripada arah belakang. Fatakamalat, maka telah sempurnalah solat Nabi SAW sebanyak 13 rakaat. Summa nama, kemudian Nabi SAW telah tidur sehingga baginda telah berdengkur. Wa kunna, dan adalah kami mengenali yang baginda Nabi telah tidur dengan dengkuran baginda. Summa kharaja ila salah, kemudian bila tiba waktu subuh, Nabi telah keluar untuk menunaikan solat fardu subuh. Fasalla, maka baginda telah mengimamkan solat. Faja'ala yaqulu fi salatih, maka baginda terus menerus membaca doa pada solat ataupun sujud baginda. Allahumma laka aslamtu, Allahumma ja'al, sama-sama. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, waj'al li nura, atau qala waj'alni nura. Sama ada waj'al li dengan lam ataupun dengan nun. Maka Nabi SAW meminta cahaya pada setiap penjuru baginda. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Bahkan Nabi minta agar pada waktu itu ada cahaya khusus untuk Nabi SAW. Maka ini doa yang Nabi SAW baca ketika mana dalam perjalanan nak menuju ke tempat solat. Sebahagian para ulama menyebut 1795 sampai 1796 baca sampai habis. Riwayatnya lebih kurang sama. Baca laju sikit. Maka dalam riwayat ini Imam Muslim sengaja bawa sebab dalam riwayat sebelum ini ada keraguan. Sama ada Nabi sebut waj'alni ataupun waj'alli, sama ada dengan nun ataupun dengan lam. Maka dalam hadis ni jelas tak ada keraguan. Waj'alni dengan nun, waj'alni nura. 1796 baca. Maka riwayat lebih kurang sama, aku telah bermalam di rumah makcikku Maimunah. Waqtasal hadis dan baki kisah adalah lebih kurang sama. Cuma dalam riwayat ini ada beberapa benda yang tak disebutkan. Antaranya walam yazkur,
Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma telah bermalam di rumah makcik baginda. Sebab itu beliau boleh tahu tentang solat malam Nabi. Sebab Nabi solat malam di rumah, bukan di masjid. Dan kebanyakan para sahabat tak tahu solat malam Nabi bagaimana. Aisyah tahu sebab Aisyah memang tinggal dengan Nabi SAW apabila giliran beliau. Macam mana Abdullah bin Abbas boleh tahu? Maka itu yang beliau berulang kali terangkan. Aku telah bermalam di rumah makcikku Maimunah ketika mana giliran beliau yang Nabi SAW bermalam di rumah Maimunah. Sebab itu dia betul-betul melihat pergerakan solat malam Nabi SAW. Maka beliau telah bermalam di sisi Nabi SAW. Maka pada waktu itu Nabi SAW telah bangun ilal kirbah, ke bekas air yang diperbuat daripada kulit. Fasakabah, maka baginda telah menuangkan air daripadanya, mengambil wuduk. Walam yuksir minal ma', namun baginda tidak menggunakan air yang banyak. Walam yukassir fil wuduk, namun pada waktu itu tidak cuai dalam basuhan anggota wuduk. Daripada sini juga kita belajar sunnah untuk tidak membazir air. Walaupun negara kita banyak air, namun pada waktu itu tidak membazir air ketika mana berwuduk dan juga sebagainya. Terus wasaqal hadis. Maka beliau berkata, pada malam tersebut Nabi SAW telah berdoa dengan 19 kalimah, 19 perkataan. Maka apakah 19 perkataan tersebut? Qala Salamah, haddathaniha Quraibun fahafiztu. Maka aku telah menghafal daripada doa daripada riwayat Quraib. Doa Nabi SAW hanya 12. Daripada 19, hanya 12 yang aku ingat. Wa nasitu, dan baki lagi 7 perkataan pada waktu itu aku lupa. Maka Nabi SAW telah berdoa dalam doa baginda. Dan doa ini Nabi SAW baca bila? Nabi SAW baca ketika mana keluar nak menuju ke tempat solat. Sebab itu pada riwayat 1794, gariskan di situ. Faja'ala yaqulu fi salati au fi sujudih. Maka Nabi SAW ketika mana dalam keadaan solat Nabi SAW baca doa ini. Itu satu pandangan. Dan ada riwayat mengatakan ketika mana dalam perjalanan menuju ke tempat solat Nabi baca doa ini. Maka apakah doa dia? Yang kita sama-sama baca. Allahumma ja'alli fi qalbi nura wa fi lisani nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya pada hati, pada lidahku. Wa fi sam'i nura, pada pendengaranku cahaya. Wa fi basari nura, pada penglihatanku akan cahaya. Wa min fawqi nura, daripada atasku adalah cahaya. Wa min tahti nura, daripada bawahku adalah cahaya. Wa an yamini nura, daripada arah kananku jadikanlah adanya cahaya. Wa an shimali nura, daripada arah kiriku jadikanlah cahaya. Wa min baini yadayya nura, daripada arah depanku cahaya. Wa min khalfi nura, daripada arah belakangku cahaya. Waj'al fi nafsi nura, dan jadikanlah dalamanku juga cahaya. Wa a'zim li nura, dan jadikanlah cahaya itu besar dan agung bagiku. Terus baca 1798. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, raqadtu fi baiti Maimunah lailatan. Aku telah tidur di rumah makcikku Maimunah radhiyallahu anha pada satu malam. Kana Nabiyyu indaha, dan pada waktu itu Nabi bersama dengan Maimunah, isteri baginda. Kenapa dia bermalam dekat rumah makcik dia? Li anzura, supaya aku dapat melihat kaifa, bagaimana ibadah malam Nabi SAW. Qala, berkata perawi, fatahaddatsan Nabi, maka Nabi telah bercakap-cakap bersama dengan keluarga baginda saatan, untuk beberapa ketika. Maka daripada hadis ini menjadi dalil, kata para ulama, boleh untuk bersembang dan bercakap selepas daripada solat Isyak jika ada keperluan. Yang Nabi SAW larang dan Nabi tak suka adalah bersembang tanpa ada keperluan, bersembang kosong selepas daripada waktu Isyak. Kemudian beliau berkata, fatahaddatsan Nabi SAW ma'ali, Nabi telah bersembang dengan isteri baginda. Kemudian barulah Nabi SAW tidur, dan baki hadis adalah lebih kurang sama. 1799, kita akan sambung nanti pada jam 11 insya-Allah.
Thumma qama fatawadda'a wastanna. Terus sampai situ dulu. Kita akan sambung jam 11 nanti insya-Allah.